Semalam kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita tidak ada perkara yang paling agung ialah beriman kepada Allah dan buat kerja yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, terutama sekali orang Islam. Sama ada kita memberi manfaat itu dalam bentuk kata-kata ataupun dengan menggunakan kuasa kita, orang lain boleh dapat manfaat, ataupun disebut di sini harta benda. Allah Ta'ala takdirkan kepada kita bagi harta banyak, ya. Banyak tu artinya lebih daripada orang lain. Kalau tuan-tuan nak tafsirkan banyak, nak tunggu dapat 10,000 sebulan baru nak sedekah, nak tolong orang lain, takkan jadi. Sebab bila sampai 10,000 kita rasa sikit, ya, sikit. Jadi kita rasa 20,000 banyak. 20,000 sebulan baru aku nak sedekah, nak tolong orang lain, nak tolong adik-beradik ke, orang kampung ke. Sampai 20,000 tu, sikit lagi. Maka kita berkata pada diri kita, aku rasa 25,000 baru boleh. Jadi arti banyak di sini tuan-tuan, kalau nak tolong orang dengan duit, dengan wang ringgit, ialah kira lebih daripada orang lain. Maknanya kalau 5,000 tu lebih daripada orang lain hak dapat 4,000. Maka kita bagilah sumbangan untuk kesenangan orang lain sekadar kemampuan kita yang dapat 5,000 sebulan, ya. Dan juga bagi orang 6,000, 7,000 dan sebagainya, dia bagi ikut kemampuan dia. Jangan tunggu dapat banyak baru berasa nak bagi. Baik, kemudian dia kata dalam bentuk tenaga pun boleh, kita bagi kesenangan ataupun membantu orang lain. Dalam hadis lain Nabi bersabda dengan maksud, siapa yang pada waktu paginya tidak mempunyai niat menzalimi orang lain, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Siapa yang pada waktu paginya mempunyai niat memberi pertolongan kepada orang lain, orang yang dizalimi, dan memenuhi keperluan seorang muslim, baginya pahala yang serupa dengan haji mabrur. Pagi hari tuan-tuan, ini ajaran agama, ajaran Islam. Bangun pagi lepas main subuh tu, biar ada dalam fikiran kita berasa nak tolong orang. Berasa nak tolong orang ni tak semestinya kita cari orang terus, tak. Seperti yang saya selalu sebut dalam kuliah subuh, kadang-kadang cara nak tolong orang itu ialah dengan cara kita terus masukkan duit ataupun sediakan duit kecil dalam poket kita, sekitar RM10 ke RM5 ke RM1 spare. Dalam hati tu ni ada, kalau ada siapa minta sedekah, aku bagi dengan duit yang ada RM5, RM10 ke ataupun RM1. Lepas tu saya juga selalu sebut, pergi pejabat, dah kita daripada masjid pergi pejabat, mana nak jumpa orang? Kalau nak cari orang, nak tolong orang, lambat pula sampai ke pejabat. Maka bila sampai pejabat tuan-tuan, kita terus disiplinkan diri kita, bagi satu sumbangan ataupun derma khas yang kita masukkan dalam tabung yang kita sendiri buat. Carilah tin apa benda ke, gelas ke ataupun cawan ke, letak depan meja kita. Masuk pejabat, masuk RM5, ya. Niat untuk apa dia? Untuk orang lain. Ini sedekah tu, ya. Mungkin hari itu tak jumpa, tapi niat itu pun dah dapat pahala dah. Mungkin seminggu sekali mari Jumaat, kita pun kalau dah RM5 sehari, kalau 5 hari kita kerja, maknanya RM25 dah, ya. Kita pun masuk dalam tabung Jumaat yang duduk lalu depan kita tu, ya. Itu satu cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya, atau melunaskan hutangnya. Selain itu, terdapat dua perkara yang tidak satu pun mampu mengalahkan keburukannya, iaitulah menyekutukan Allah dan memberi mudarat kepada umat Islam pada jiwa maupun harta. Jadi Nabi dia kata, orang ataupun hamba yang paling Allah Ta'ala suka ialah yang memberi, paling banyak memberi kesenangan, manfaat kepada orang lain, ya. Sama ada dalam bentuk menyenangkan hati orang lain ataupun kita hilangkan rasa lapar dia. Orang miskin, ya, tuan-tuan kalau berjalan di kampung jumpa, ya, jumpa orang hak lapar, anak ramai,
Dan inilah yang berlaku zaman Sayyidina Umar, yang mana bila Sayyidina Umar raung, ini yang kita nak puasa. Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, dia ada kuasa. Dan saya dah cerita semalam pentingnya kuasa, ya? Jangan duduk berjuang dalam perjuangan apa sekalipun, lepas tu last sekali kuasa tak penting, yang penting keredaan Allah Ta'ala. Tak betul. Kuasa, Sayyidina Umar bila dapat kuasa, dia raung tengok dengar budak menangis. Dan cerita ini popular dah, saya tak nak panjangkan cerita ni, cuma nak ingatkan balik kepada tuan-tuan, inilah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Ada orang yang lapar, dan cara nak menghiburkan kelaparan itu ialah dengan cara rebus batu, ya? Rebus batu bunyi guduk-bedak, jadi budak kecil ni pun tidur. Ingat ke apa dia? Ada benda yang direbus oleh ibu dia. Rupa-rupanya ibu dia merebus batu hanya sekadar nak hiburkan hati anak dia yang lapar, supaya tidur cepat, ya? Itu satu. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, bila dia mendapat kuasa, ya, maka dia senangkan rakyat dia. Macam mana cara dia? Zaman dia tu tak ada orang miskin. Kategori dia status negara yang tidak ada kemiskinan, maka duit Baitul Mal banyak. Rakyat rakyat tak miskin, duit Baitul Mal banyak. Maka dia kata kepada pegawai-pegawai dia, tolong cari orang-orang miskin, cari tak banyak. Cari siapa lagi yang berhutang pun clearkan hutang dia, ya? Kalau zaman kita ni cari hak berhutang, ustaz pun berhutang juga, kan? Ustaz tu baca hadis jangan berhutang supaya bila mati, orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga. Ustaz pun berhutang dah. Sayyidina Umar zaman dia dulu, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hutang tak ada. Last sekali, akhir sekali dia kata, cari siapa nak kahwin, kita kahwinkan dia kalau dia tak ada duit. Oh, zaman kita kalau arahan ni keluar tak ada benda lah, ha? Berapa ramai orang yang tak boleh kahwin kerana duit tak ada, ha? Jadi dengan sebab itu, kalau kita hidup dalam dunia ni, kita ada hasrat nak tolong orang sampai peringkat tu, maka Allah Ta'ala, Nabi kata orang ini adalah hamba yang paling Allah Ta'ala sayang kepada dia, ha? Jadi saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Akhir sekali saya nak beritahu, kalau dalam tazkirah ini saya ambil masa lebih kurang 2-3 minit akan datang lah, mulai besok lusa, untuk menjawab beberapa soalan fiqh. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan yang berkaitan dengan fiqh, tak kira lah berkenaan dengan puasa ke apa benda yang saya boleh jawab, saya jawab. Jadi tuan-tuan boleh hantar soalan tu menerusi WhatsApp, WhatsApp, nombor dia tuan-tuan ingat macam ni je, mudah, saya bagi nombor dia. Ini WhatsApp ya, saya punya. Pertama ingat 019, okey, 019. Lepas tu ingat 370. 370 ni nak mudah ingat, mudah ya. Kapal terbang hok terempah, MH370, ya. Jadi maknanya tuan-tuan kena ingat dua je, 5577 hok ujung dia, 5577. Rukun Islam 5, 55. 7 itu surah Al-Fatihah, 77. Jadi 019 370 5577. Tuan-tuan hantar soalan situ, jadi saya akan jawablah dalam tazkirah 2-3 minit, ya, selain baca ni lah. Kemudian kalau ada aduan tentang masjid ke ataupun cadangan, tuan-tuan boleh tulis kat situ, ya. Jadi wallahualam. Dan besok insya-Allah Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan datang sembahyang di Masjid Ar-Rahimah.